Ya berapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد ممن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Maksudnya, dan berkatalah rombongan jin itu, dan dengan ajaran Al-Quran, nyatalah bahawa sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran, dan bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah, dan bahawa sesungguhnya adalah salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan dengan ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat, dan bahawa sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka, bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang rasul atau tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat, dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang bernyala yang menunggu merejamnya, dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan langit yang demikian hendak menimpakan balak bencana kepada penduduk bumi, ataupun Tuhan mereka hendak melempahkan kebaikan kepada mereka. Ayat yang kita baca ini masih lagi menceritakan percakapan golongan jin yang menemui Nabi SAW ketika bersembahyang dengan sahabatnya. Macam kita baca minggu lepas, di mana jin mendapat sesuatu yang luar biasa berlaku di dalam alam ini. Karena sebelumnya mereka menunggu satu tempat yang berhampiran dengan langit untuk mendengar perbualan-perbualan penduduk langit di kalangan malaikat, menyebabkan mereka mendapat rahsia yang boleh mereka memberitahu kepada ahli-ahli nujum, kepada ahli-ahli takbir mimpi,
dan bomo-bomo yang bersahabat dengan mereka. Kemudian ahli-ahli nujum takbir miri bomo-bomo ni menipu manusia pula dengan menambah-nambah, menjadikan manusia itu sesat, sehingga perkara yang benar menjadi bohong. Kalau berlaku sungguh pun bohong juga, ditambah dengan berbagai perkara yang menyesatkan. Golongan jin ialah satu makhluk yang gaib. Dengan kenyataan di dalam Quran, wajib kita beriman adanya jin. Kalau tak beriman dengan adanya jin, jadi kafir, menafikan ayat-ayat Quran yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Walaupun para ulama berkhilaf, kalau manusia daripada Adam, kalangan ulama mengikut satu pendapat, jin adalah yang dilahirkan dari zuriat iblis. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Yang kafir dinamakan syaitan. Syaitan ini ialah kumpulan yang kafir, sama ada manusia ataupun jin, dua-dua sekali. Jangan duduk ingat syaitan ni manusia je, jin je, manusia tak ada. Manusia pun syaitan juga. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengelirukan hati manusia ialah di kalangan jin dan manusia. Tuhan sebut dua-dua sekali. Jin adalah makhluk yang gaib, yang kita tak nampak, dan mereka boleh bertasyakur, boleh merupa, sehingga kita boleh melihat mereka dengan rupa-rupa benda yang boleh kita nampak. Tuhan beri kemudahan kepada mereka begitu. Kebiasaannya mereka boleh merupa ular. Di sinilah Nabi SAW menasihatkan sahabat dia, kalau ular masuk dalam rumah, hambat, suruh dia keluar. Kalau dia keluar, tak apalah. Kalau tak keluar, katok, bau katok. Tak keluar ni sama ada ular sungguh ataupun jin kafir. Kalau jin kafir, katok juga. Itu dia yang diajar oleh Nabi SAW. Apabila kumpulan jin mendapati mereka telah direjam dengan api-api yang datang dari langit, serpihan-serpihan bintang, mereka tak boleh tunggu di tempat yang mereka boleh menunggu selama ini. Mereka beritahu kepada pemimpin mereka, Iblis. Iblis ni panjang umur. Tuhan beri peluang ke dia sampai hari kiamat, baru mati. Peluang supaya dia mikir. Tapi dia ni tak mikir sampai kiamat. Jahat sampai kiamat Iblis ni. Memberitahu kepada pemimpinnya Iblis, ataupun pemimpin yang macam Iblis juga, kalau daripada makhluk yang lain, mengikut satu pendapat ulama. Lalu pemimpin mereka kata, sudah tentu ada perkara besar berlaku. Lalu dihantar rombongan ke timur dan barat, utara dan selatan, untuk mendapat rahsia apa yang berlaku dalam dunia ini. Mengikut satu riwayat yang lain, disuruhnya rombongan ini mengambil tanah segala tempat penjuru dunia. Bila tanah dibawa, dia cium. Dia kata nampaknya zahir di Mekah. Pergi ke Mekah. Tuhan beri kepada dia dapat mengesan. Kebetulan Nabi SAW pergi ke Suq Ukaz. Suq Ukaz ni ialah tempat orang Arab berpesta di zaman jahiliah. Mereka berkumpul ramai-ramai di situ. Bukan saja jual barang, termasuklah berlawan syair, bersyair, bersajak, berpitatu. Dan Nabi SAW mengambil peluang untuk menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah Arab yang berhimpun di Suq Ukaz. Dalam perjalanan pulang, Nabi sembahyang. Mengikut satu riwayat, Nabi baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengikut satu riwayat. Mereka tengok Nabi dan sahabat-sahabatnya bersembahyang.
Mereka tengok, dengar apa Nabi baca. Bila Nabi rokok, habis rokok, Nabi bangun, i'tidal, sujud. Mereka kagum dengan kepatuhan sahabat-sahabat yang ikut perbuatan Nabi ini, sangat patuh kepada Nabi. Mereka mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca. Lalu mereka balik, bincang di tengah jalan, inilah sebabnya. Dan Tuhan beri mereka ingat apa yang dibaca itu. Lalu mereka beriman kepadanya. Dan mereka kata tak ada guna balik lah, Datuk Iblis jahat, tak kabar dia apa. Mereka meninggalkan Iblis, tak balik berketuanya, dan terus menjadi kumpulan yang beriman. Mengikut riwayat Ibn Abbas, Nabi tak nampak mereka. Pada masa rombongan ini mendengar dan tengok Nabi semayang, Nabi tak nampak. Itu zahir ayat Quran yang dibaca. Malaikat setelah diwahyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut satu riwayat yang lain, Nabi nampak. Itu riwayat yang dhaif. Yang sahihnya Nabi tak nampak. Mereka datang lagi untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan, Nabi ajak Abdullah bin Mas'ud, teman Nabi. Mengikut satu riwayat yang lain pula, Nabi tanya sahabat-sahabat dia, sahabat dia sanggup ikut aku nak berjumpa dengan jin? Senyap belaka. Sebut jin masing-masing, senyap, kecup perut berkata. Nabi sebut apa kali, akhirnya masuk kata, saya Rasulullah, biar saya ikut. Lalu Nabi bawa Abdullah bin Mas'ud melalui Hijun. Hijun ialah tempat pasok di Mekah hari ini yang ada atap. Itu jalan Hijun. Daripada Marwah ada jalan seterik itu yang ada atap, itu ialah Hijun. Lorong itulah Abdullah bin Mas'ud ikut Nabi. Lepas tu Nabi toreh atas tanah, buat kawasan. Nabi kata, mu duduk dalam kawasan aku toreh ni, jangan keluar. Jangan keluar. Apa benda baca tak tahu, Allah Alam. Nabi dia boleh Tuhan ikut. Jangan keluar dari kawasan ini. Tunggulah duduk dalam tu. Cuma nampaklah makhluk-makhluk yang luar biasa yang tak pernah dia tengok. Dan datang dengan ramai. Mengikut satu riwayat kata sampai 70,000, wallahu a'lam. Ramai datangnya. Dan masuk dengar Nabi baca Quran. Lepas tu dengar balah pula sesama mereka. Sehingga Abdullah bin Mas'ud takut keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbang. Macam dia nak tinggal tempat nak pergi cari Nabi, tapi ingat Nabi pesan jangan keluar, maka dia tak keluar kawasan itu. Dekat nak subuh bawalah Nabi balik dan Nabi beritahu, aku berjumpa dengan rombongan mereka yang datang nak belajar agama, nak belajar Islam. Aku ajar pada mereka. Yang balah tu aku jadi hakim, menyelesaikan masalah yang berlaku di kalangan mereka. Banyak riwayatnya disebut oleh ulama-ulama tafsir. Tak cukup masa kita nak sebut ini. Dan kita akan baca dalam bab dia insya-Allah, dalam bahagian akidah. Dan mereka bercakap kepada kaum mereka, sama-sama mereka. Mereka dengar Quran mengikut dalam surah Al-Ahqaf serupa dengan apa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam. Ulama kata menunjukkan jin ni pula Yahudi. Jin Yahudi. Dan mereka masuk Islam. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan mereka berkata, dan sesungguhnya berkatalah orang yang bodoh di kalangan kita. Yang bodoh ni Iblis. Iblis yang jadi ketua kita rupanya bodoh selama ni. Bercakap dengan perkara-perkara kufur, perkara yang tak betul. Hak kita dengar daripada tu Iblis selama ni rupanya bohong, pelawak, kufur.
perkara yang salah. Asyatat al-ghulu fil kufur, perkara yang kufur, perkara yang jahat, perkara yang tak betul, perkara bohong. Wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, dan sesungguhnya selama ini kami menyangka, kami ingat jin dan manusia ni tidak berbohong terhadap Allah. Duduk ingat manusia dengan jin ni tak pelawak. Rupanya pelawak, lawan Allah Ta'ala. Baru kami sedar. Kalangan jin ada, kalangan manusia ada yang pelawak, ada yang bohong, yang lawan Allah Ta'ala. Baru kami sedar, rupanya begitu, rupanya Tuhan beri petunjuk pada kita, kata jin ni. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa, dan bahawa sesungguhnya beberapa orang di kalangan manusia meminta perlindungan dengan beberapa orang di kalangan jin, lalu menjadikan jin itu lebih dosa, lebih sesat lagi. Jin mendedahkan kesesatan manusia. Di antaranya minta berlindung dengan jin menjadi amalan orang jahiliah. Bukan saja jahiliah Arab, termasuk jahiliah Melayu pun samalah. Bila pergi bukit, pergi ke lembah, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Minta berlindung dengan jin. Kalau orang Melayu pula, hei jin tanah, jemalang tanah, jin gunung, jemalang gunung, saya mari ni, jangan ganggu saya. Itu ya'udhuna birijalin minal jin, mereka minta perlindungan dengan pemimpin-pemimpin jin. Sama ada pergi ke lembah, pergi ke mana, termasuklah yang bomo, yang bomo biasanya. Sama ada Arab jahiliah, Yahudi jahiliah, Kristian jahiliah, Hindu, Melayu jahiliah, sama aja. Berlindung dengan jin. Fazaduhum rahaqa, maka menjadikan jin itu bertambah sesak lagi. Bertambah sesak, bertambah jahat, kerana orang puja dia. Di sinilah Islam mengharamkan kita memuja jin. Bukan saja memuja manusia. Puja manusia melampaui batas tak boleh. Puja jin pun tak boleh. Puja sehingga mengatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap dia lah yang beri rezeki kepada kita. Kalau orang ke laut zaman dulu, termasuklah patah-patah sini, alhamdulillah ni tak ada dah. Bila masuk bulan 5, bulan 6 ikan payah. Bila payah ikan, kena meleh kubah, meleh lembu. Pahala nak beri hadiah ke hak jin jaga laut, dia panggil bersama. Yang sedihnya ada Tok Lebah lagi semelih pula. Jenis Tok Lebah dah erti bahasa. Tok Lebah tolong mayah hajat, dulu lagi semelih sama. Habis jadi syirik. Ini berlaku termasuk patah belah-belah negeri kita ni zaman dulu. Tahun 60-an masih ada lagi. Generasi baru tak tahu benda ni. Dia semelih lembu, semelih kubah, buat jamuan. Dagingnya orang ramai makan, kepala dia ambil sebersiki, bubuh dalam perahu kecil, peranyuk laut, beri hadiah kau jaga laut tu. Habisnya gomok di kaki si belaka. Nyebahan di kabuta, tak ada jin pun. Jin bukan makan darah dari lembu. Dia nak makan dari lembu, jin ni makanan dia ada, yang Tuhan beri pada dia, tulang dan lain-lain. Disebut dalam hadis, bukan makan daging, bukan makan nasi kunyit. Tengah tu buat nasi kunyit pula. Buat nasi kunyit, telur macam-macam, hubung rokok pula. Dia ngaji sang rokok juga. Tu lagi teruk. Buat rokok daun dengan terbakar. Peranyuk sama, beri hadiah. Dengan tujuan supaya boleh hikang. Semuh ni dia buat pada bulan 8. Bulan 8 tu angin tegara, lepas tegara tu hikang ramah lah. Bukan dia sebab tu, maka jadi percaya lah. Dia sesat. Termasuklah disebut dalam ayat ni.
Termasuklah juga mereka yang tanam padi, tanam jagung, tanam apa bukit tu. Mai patah. Mai patah ni asalnya puja jin lah. Dipatah ke dipadang ke untuk buat pemujaan. Kerana menganggap penjaga-penjaga daripada kalangan makhluk ni beri rezeki pada mereka. Lupa pada Allah Ta'ala. Fazaduhum rahaqa. Menjadikan mereka itu lebih sesak lagi. Wa annahum zannu kama zanantum alla yab'athallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka itu, yakni manusia tu menyangka, sebagaimana kamu golongan jin menyangka juga, alla yab'athallahu ahada, Allah Ta'ala tidak membangkitkan sebuah makhluk dengan berlakunya kiamat. Siapa tak percaya kepada berlakunya hari kiamat, tak percaya pada Allah, tak percaya pada hari kiamat, mula-mula manusia, jin tumpang sama, jadi sesak habis. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa syuhbah. Dan sesungguhnya kami mencuba untuk mendapat maklumat level langit. Tiba-tiba kami dapati langit dipenuhi dengan pengawal-pengawal yang sangat hebat. Dan kami diserang dengan serpihan-serpihan api yang membakar, iaitulah tahi-tahi bintang. Ataupun apa saja yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Barulah kami terkejut. Rupanya ada perkara besar menunjukkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sirah menyebut Tuhan beri tanda zahir Nabi Muhammad ni dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab-kitab agama lain, dan diketahui oleh ahli-ahli nujum melalui jin yang mencuri rahsia langit. Mereka sudah mendapat berita dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku ni adalah untuk menambahkan iman kita, untuk memberi semangat kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya dan orang Islam bahawa bersama dengan mereka ni bukan sahaja manusia, malaikat, termasuklah jin. Jin ada yang Islam. Ada pun orang kata pasal apa tak betul tolong jin Islam suruh lawan Islam tu. Biar jin ke serang Israel, biar mampu habis Israel tu. Jin ke serang Burma hak bunuh orang Islam. Apa salahnya? Kita kena tahu bahawa jin ni ada yang Islam, ada yang kafir. Ada jin yang sokong Islam, jin yang sokong kafir. Jin Yahudi, jin Kristian, jin Hindu, jin Buddha ada berlaku. Bukan sahaja kita terpaksa berlawan dengan manusia yang lawan Islam, jin juga berlawan dengan jin yang lawan Islam ni. Ini berlaku. Bahkan disebut mengikut riwayat yang sahih dalam kitab fiqh, bagaimana seorang lelaki yang hilang selama 4 tahun. Hilang selama 4 tahun. Lalu Sayyidina Umar mengambil tindakan memasahkan perkahwinan dia. Dipasah perkahwinan kerana tak balik. Lama sangat. Lepas berpasah menikah, balik congek-congek. Tengok bini dia nikah dengan orang lain dah. Pergi ke Sayyidina Umar. Macam mana? Sayyidina Umar kata, mau pergi ke mana? Yang tak ada bertahun-tahun tinggal binimu. Dia kata, saya telah dilarikan oleh jin. Jin melarikan saya. Jin yang melarikan saya tu rupanya jin kafir, berperang dengan jin Islam dan menang jin Islam. Jin Islam membebaskan saya. Tanya saya duduk mana? Duduk Madinah. Dia atur saya balik. Itu dia. Dia atur balik. Ini jin Islam yang baik. Dia ada jin Islam yang baik, ada jin Islam yang jahat. Macam manusia lah. Ada manusia yang baik, manusia yang jahat. Manusia jenis perampok, jin ada juga jenis perampok. Islam tapi perampok. Sama-sama berdosa lah. Jadi riwayat ini menunjukkan bahawa perlawanan
di antara hak dan batil. Bukan saja berlaku di kalangan manusia, termasuk di kalangan jin. Juga berperang dengan mereka yang kafir di kalangan jin. Wallahu a'lam.